الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. أما بعد, minggu lepas kita masuk dalam tajuk berhubung dengan awal penciptaan manusia, kemudian perintah Allah Ta'ala kepada para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam, serta kisah keengganan iblis untuk sujud kepada Adam bersama dengan malaikat. Dan minggu lepas kita telah sampai ayat 29. Di sambungannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah para malaikat semuanya. Kulluhum ajma'un, dua kali taukid itu dalam ilmu nahwu. Kulluhum satu taukid, ajma'un taukid maknawi. Fasajadal malaikah, maka sujudlah malaikat semua mereka itu, ya ajma'un, semua sekali. Seolah-olah tidak ada satu malaikat pun yang mendengar perintah dan arahan itu tidak sujud, melainkan semuanya sujud. Apabila Allah Ta'ala memberikan perintah ini kepada malaikat yang berada di langit, bersama dengan malaikat juga ada makhluk jin dari kalangan iblis. Walaupun iblis itu bukan dari kalangan malaikat, iblis dari kalangan jin, tetapi ia juga berada di situ, tempat yang sama, dan perintah itu juga terkena kepadanya. Illa iblis, melainkan iblis, kecuali iblis aba an yakuna ma'as sajidin, bahawa dia merasa enggan untuk sujud bersama dengan para malaikat yang sujud. Ini kita masuk pada satu tajuk berhubung dengan makhluk apabila ingkar kepada perintah Tuhan. Keingkaran itu ada faktornya, ada sebabnya. Walaupun iblis kenal Allah Ta'ala dan sepatutnya dia takut kepada apa sahaja tindakan menderhakai Allah, puncanya kerana ada sifat takabbur. Sifat takabbur ni lahir daripada rasa ujub, sifat ta'ajub, ujub iblis terhadap dirinya sendiri. Walaupun tak dinyatakan dalam dialog surah ini, dalam ayat surah Al-Hijr, tapi kita boleh rujuk dalam surah Sad, di akhir surah Sad dan di awal surah Al-A'raf. Apabila Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam, sujud hormat? Lalu dia berkata, khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Tetapi jawapan yang diberikan dalam surah ini, lam akul li asjuda li bashar, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang telah engkau ciptakan daripada min salsalim min hama'im masnun, daripada tanah yang kering, iaitu daripada lumpur hitam yang berubah baunya. Sebabnya dia merasakan bahawa dia lebih baik dan lebih afdal kedudukannya dengan sebab dia daripada api. Sedangkan tidak pernah Allah Ta'ala menyatakan makhluk yang diciptakan daripada api lebih baik daripada tanah. Di sisi Allah Ta'ala, baik atau tidak makhluk bukan berdasarkan kepada aslu khilqatihi, asal kejadiannya daripada maddah apa, daripada unsur apa. Di sisi Allah Ta'ala bukan itu penilaiannya. Kita manusia ni semua, kullukum min Adam, semua manusia ni Nabi kata daripada Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam daripada tanah. Tidak ada perbezaan antara Arab atau bukan Arab, semuanya sama. Walaupun Allah Ta'ala menciptakan manusia ini qabail,
syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Yang membezakan nilai mulia atau hina manusia bukan pada nama bangsa, nama kabilah, tetapi pada sifat taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Baik, iblis walaupun dia daripada api bukan bermakna dia lebih mulia. Allah Ta'ala tidak memberi suatu ketetapan bahawa kalau daripada api mulialah, daripada tanah hinalah. Tetapi penilaian itu dibawa oleh iblis berdasarkan akalnya sendiri. Kita melihat api ni sifat dia sentiasa ke atas. Kalau kita nyalakan api, nyalaan api sentiasa ke atas. Dia sifat dia begitu. Adapun tanah, bumi ni sifat dia di bawah. Kita ada pijak tanah di bawah kita. Bukan kita duduk di bawah tanah, tanah di bawah kita. Kita di atas tanah, tanah di bawah kita. Tapi api ni letak dia di mana, dia punya nyalaan dia akan sentiasa naik ke atas. Tapi kalau rumah kita, dapur ni kita nak tungging payah, kita nak belok. Tapi kalau kita berada di sekolah, di makmal sains, kita guna penunung bangsen. Makmal sains dia ada penunung bangsen, dia tumbik api derah. Cuba kita tungging dia. Hujung api tu, pucuk api dia akan naik ke atas juga. Hujung dia akan naik ke atas juga. Maknanya sifat api ni sentiasa sifat, ada sifat isti'la, istikbar, mahu meninggikan diri dan mahu membesarkan diri. Sifatnya begitu. Dan atas perkiraan itulah iblis mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Macam mana dia tahu dia lebih baik? Sebab aku asal daripada api, Adam itu asal daripada tanah. Di sini satu pengajaran kita boleh ambil. Apabila manusia mahu mendapatkan sesuatu yang disebut nilai kemuliaan, kemuliaan yang sebenar adalah yang dikira di sisi Allah, bukan pada pandangan makhluk. Bukan pada pandangan makhluk, bukan pada perkiraan makhluk. Mungkin makhluk mengambil kira, kalau orang itu berpangkat besar, seseorang yang banyak hartanya, seseorang yang masyhur, maka mulialah dia. Tak semestinya. Tidak semestinya. Seseorang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih takwa dan imannya kepada Allah, walaupun dia tidak berharta, walaupun dia tidak berpangkat. Tetapi orang yang tidak ada ilmu, seringkali kekayaan, pangkat itu menjadikan dia mudah bersifat takabur, walaupun dalam keadaan dia tidak sedar. Bahaya sifat takabur ni sangat bahaya, sehingga diberi peringatan oleh Nabi kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibr atau min kibr. Tidaklah masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya walaupun ada sebesar zarah. Zarah ni kecil ya, benda yang sangat kecil, sangat seni daripada sifat takabur. Lalu seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, aku mempunyai seorang kawan, yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, dia suka kalau pakaiannya sentiasa dalam keadaan baik. Mana pakai baju macam-macam, selipar apa selipar yang bagus. Adakah berpakaian begitu termasuk takabur? Nabi kata tidak. Yang dikatakan takabur ialah batarul haq wa ghamtun nas. Seseorang yang begitu keras menentang kebenaran, kebenaran yang dibawa oleh agama dia lawan juga, tak seterima. Dan seseorang yang memandang lekeh, hina, rendah kepada orang lain, kepada manusia lain, ataupun kepada orang selain daripada dirinya. Mungkin berlaku dalam kehidupan kita, kita pernah dengar seseorang yang mungkin menaiki kereta mewah. Naik kereta mewah sebab dia rasa dia kereta besar, kereta mewah, dia boleh bawa sesuka hati. Mungkin nasib tak baik, tiba-tiba ada polis trafik tahan, disaman. Maka dengan sifat takabur dia kata, nak samai. Berapa nak samai? Saya ada duit, saya boleh bayar. Bukan soal dia boleh bayar tak bayar, tapi angkuhnya dia. Adakah dia merasakan peraturan jalan raya untuk orang-orang yang kata biasanya? Orang kata mewah tu tak perlu ikut peraturan jalan raya. Dia kata samai, nak samai tak apa, saya fitih banyak, saya boleh bayar. Kita tidak sedar jawapan itu sudah ada nilai takabur. Boleh jadi orang yang jawab begitu, orang yang rajin ke masjid. Itu bahaya. Kalau orang yang rajin ke masjid, rajin beribadat, rajin belajar, bermakna ilmunya, amalannya belum dapat mendidik jiwanya, belum dapat menjinakkan ruhnya untuk menjadi seorang yang tawaduk, merendah diri, sekaligus boleh menghapuskan sifat takabur. Sebab tu sahabat Nabi cukup teliti bimbang, kalau pakai baju comel sikit takabur, pakai sikit tak, itu tidak takabur. Takabur sebenarnya mudah memandang hina kepada yang lain serta menolak kebenaran yang dibawa oleh ujaran
agama. Ini yang kita boleh ambil di sini, puncanya daripada ta'ajub ataupun sifat ujub. Sifat ujub. Seseorang yang mari sifat ujub sebab dia lupa siapa diri dia. Kalau dia ingat dia ni siapa, asal usulnya macam mana, ke mana dia akan pergi lepas ni, dia tak tidak akan wujud sifat ujub. Kita mengatakan bahawa apa yang ada pada kita semuanya adalah milik Allah. Bukan sahaja jasad kita, roh kita. Kita dengar orang mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak kata inni lillah wa inni ilaihi, inna lillah. Bukan kita seorang, semua. Kita tidak mengatakan inni lillah wa inni, bukan kita seorang. Bahkan orang lain pun inna lillah. Semua kita ni adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Jadi apa yang ada pada kita tak ada. Dengan apa kita nak merasa kagum, takjub, tak ada. Sebab semuanya adalah kepunyaan Allah, kurniaan Allah, pemberian daripadanya, dan tidak ada apa-apa pun yang menjadi milik kita. Semuanya adalah suatu ibtila, ujian. Dalam surah Sad, ada rujuk surah Sad, apabila Allah Ta'ala bertanya, ma ma'ana ma qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Itu dalam surah Sad. Allah Ta'ala bertanya, apakah wahai iblis, apakah yang menghalang kamu, apakah yang menyekat kamu daripada kamu sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta, adakah engkau cuba untuk takabur, membesarkan diri, atau engkau termasuk minal alim, dari kalangan orang yang meninggikan diri? Sifat alim, alim daripada ala, ain lam alif, ala ya'lu. Allah Ta'ala berikan sifat ni bukan sahaja kepada iblis, juga kepada Fir'aun. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sesungguhnya Fir'aun telah meninggikan diri di atas ni, takabbur. Takabbara ala ya'lu, maknanya takabbara ya takabbar, meninggi diri dengan sebab kuasa yang dimilikinya, pengaruh yang ada pada dia. Dan dia menjadikan penduduk di Mesir berpuak-puak, berpecah. Lalu dia menganggap lemahnya ataupun dia menindas sebahagian dari kalangan mereka. Kita melihat dalam sejarah para nabi dan rasul, penentang para nabi dan rasul dari kalangan orang-orang yang disebut al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi, ataupun qala alladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu. Berkatalah orang-orang yang membesarkan diri. Kenapa maksud besar diri? Bukannya dia makan banyak siapa body dia besar. Besar diri ni dia perasaan itu, dia rasa dia hebat, dia rasa dia lebih pada orang lain, dia rasa dia segala-galanya, orang lain tak ada gapo. Allah, la haula wala quwata illa billah. Perkara sangat kita takuti. Sebab pernah berlaku di kalangan rakan-rakan yang saya kenal, seseorang yang juga ustaz juga, bila tak kenal dengan angin dia rasa dia tercabar, dia pun sebut, dia kata orang sikit, dia sebut nama orang-orang berpengaruh. Orang tu ni ahli keluarga dia cuba memberikan nilai takabur pada diri dia dengan menumpang populariti salah seorang ahli keluarga dia. Dia mau tahu ke apa orang tu dia tu adik kahwin, dia tak ada saudara kahwin tu. Nengok gini kahwin boleh panggil dia untuk sambil dia. Semudah itu takabur. Jadi kadang-kadang seseorang yang bersalah, orang yang bersalah, apabila dia bersalah sepatutnya dia minta maaf. Tapi walaupun dia tahu dia bersalah, nak minta maaf, no way. Saya sekali-kali tidak akan minta maaf. Egonya, walaupun jelas memang dia bersalah. Orang yang ada sifat tawaduk, dia akan rasa malu pada diri sendiri apabila jelas bahawa dia yang bersalah, dan dia tidak akan malu-malu untuk minta maaf. Tapi orang ada takabur, walaupun jelas dia yang bersalah, dia tidak akan minta maaf sebab boleh menjatuhkan egonya. Orang yang ada sifat ego, dia tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga.
walaupun dia sujud dalam solatnya, walaupun banyak rakaatnya, nilai kehambaannya sebenar apabila seseorang boleh mendidik dirinya melalui ibadat itu sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Sifat kehambaan gambaran kepada sifat tawaduk yang boleh menghancurkan segala nilai-nilai elemen-elemen takabbur, ego, ujub. Berapa ramai kaum wanita yang tidak mahu menutup aurat dengan sempurna. Dia kata, hok, jadi pakai tudung gini-gini untuk orang-orang macam-macam kapung. Style hamba orang kelah ni, orang-orang gini-gini, pakai secara ni tak pedah. Dia kata dia pakai secara ni. Kita kata kalau pakai begini, ini tidak memenuhi kehendak syariat. Peduli apa syariat? Dia kata orang taraf saya secara ni. Cara tu tak ada bukan taraf saya. Siapa yang meletakkan beza taraf ni taraf ni? Kita. Siapa kita bila berdepan dengan syariat? Semuanya sama. An-nas semuanya dikira sawasiyah. Apa sawaun? Manusia semua sama amam syariah, di hadapan hukum syariat semuanya sama. Tidak ada seorang pun yang boleh mengecualikan dirinya daripada hukum syariat dengan mengatakan hukumnya untuk orang ni. Sebab tu Nabi SAW menceritakan nasib yang dialami oleh umat terdahulu kerana mereka bersikap diskriminasi terhadap hukum Allah. Apabila berlaku satu kes seorang wanita Makhzumiyah ketika pembukaan kota Mekah yang mencuri, menyebabkan ianya terpaksa dijatuhkan hukuman potong tangannya. Apabila itulah keputusannya, menyebabkan orang-orang Quraisy rasa berat hati untuk terima keputusan itu. Lalu mereka memujuk Usamah bin Zaid supaya pujuk Nabi agar diringankan hukuman. Lalu Nabi SAW dengan tegas beri jawapan, innama halaka man kana qablakum, bahawasanya telah binasa orang yang sebelum kamu. Kerana idza sarqa fihumus syarifu tarakuhu, apabila yang mencuri itu orang yang mulia, mereka tinggalkan hukum, tidak laksanakan hukum. Tetapi apabila yang mencuri itu ad-dhaif, orang-orang yang lemah. Orang lemah ni orang tidak ada kedudukan, orang kita kata rakyat marhain, orang bawahan. Aqamu alaihi al-hadda, lalu mereka laksanakan hukum. Wallahi demi Allah, waimullahi demi Allah, kalalah anakku Fatimah binti Muhammad sariqat, dia mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Nabi tak kata aku akan perintahkan untuk dipotong, aku sendiri akan potong tangannya. Dia tak kata la amartu bi qat'i yadaiha ataupun yadiha, aku akan perintahkan untuk dipotong. Tetapi jawapan tegas, aku sendiri akan potong tangan. Sebab tidak ada diskriminasi dalam melaksanakan hukum Allah. Tidak boleh seseorang mengatakan bila buat silap ni orang taraf ni untuk orang lain hukum ni. Saat kami yang begini-gini ni terkecuali daripada hukum, tak. Semuanya sama. Di sisi Allah Ta'ala semuanya sama. Sebab tu kita dididik oleh Allah Ta'ala, apabila kita buat ibadat, kita semuanya adalah sama. Kita semua adalah sama. Sesiapa yang datang awal, dia berhak untuk saf hadapan. Tak boleh seseorang yang bertaraf mungkin VIP, VVIP, dia pesan ada ke masjid, saya VIP, belah-belah mana kena sedia sah pertama untuk saya, nak bayar awal. Tiba-tiba dia mari lewat, orang terpaksa tinggal kosong depan, tunggu dia. Tak boleh. Sebab itu hak tu hak lil jami' untuk semua. Sesiapa yang datang awal dia lebih berhak. Semuanya akan merasai lapar ketika berpuasa, tidak kira siapa dia. Semuanya akan melalui keadaan yang sama ketika menunaikan ibadat haji, ketika berada dalam ihram. Orang VIP ke, orang biasa ke, orang berpangkat besar ke, tak ada pangkat ke, semuanya sama, pakai kat ihram serupa. Tidak ada perbezaan. Sekaya mana manusia itu, tidak ada seorang pun yang bila dia mati lalu dikafankan ia dengan kain sutera, tak ada. Walaupun semua tahu kain sutera itu mahal. Dan kalau si mati itu tinggal wasiat, dia kata kalau mati kemumikan ia dengan kain kafan putih daripada sutera. Tidak ada nilai di sisi Allah. Serupa je kain kafan itu juga. Walaupun sebanyak mana hartanya, mana kita akan kembali kepada Allah dengan itulah. Hak lain akan tinggal di dunia. Itu untuk menyedarkan kita bahawasanya
apa-apa yang kita miliki hanyalah bersifat zinah. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak adalah perhiasan kehidupan dunia yang tidak layak untuk dijadikan sebab untuk manusia takabur dengannya. Untuk manusia takabur dengannya. Maka dengan sebab itu diperintahkan kepadanya, qala fakhruj, maka Allah Ta'ala berkata, keluarlah kamu daripadanya, kerana sesungguhnya kamu adalah makhluk yang rajim. Rajim maknanya matrud, yang dihalau, yang diusir, yang dijauhkan daripada rahmat. Keluar di sini, fakhruj minal manzilati allati kunta fiha minal mala'il a'la fa innaka marjum ay la'inun matrud. Keluarlah kamu daripada kedudukan yang kamu berada padanya bersama dengan para malaikat di alam yang tinggi. Maka dia tidak dibenarkan untuk berada pada tempat yang tinggi. Walaupun iblis ni satu makhluk yang boleh bergerak dengan cepat ke mana-mana sahaja di atas muka bumi, dan dia boleh terbang di udara dengan cepat ke mana sahaja, tapi ada tahap dia tak boleh pergi. Tahap tak boleh pergi itu melepasi langit pertama tak boleh. Kalau dia cuba untuk melepasinya, maka apa dia? Fa'atba'ahu shihabun mubin, dia akan diekori, dijejaki oleh lontaran berbola api daripada bintang yang Allah Ta'ala jadikan sebagai apa dia? Rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan ke atas engkau laknat sehinggalah hari pembalasan. Mendapat laknat bermakna at-tardu 'anir rahmah, dijauhkan daripada rahmat. Kalimah laknat ni suatu kalimah yang sangat takut untuk kita sebut. La'ana yal'an, sebenarnya laknat dia bukan sebut laknat sahaja. Apa sahaja bahasa dalam bentuk maki hamun, nyupoh, kata huduh kat orang, laknat dah tu. Apa sahaja bahasa dalam bentuk yang disebut khabith, qabih, su', syar, buruk, huduh, keji, jijik, maka disebut al-la'natu, laknat. Kalau ditujukan kata-kata yang buruk kepada seseorang, maka itu laknat. Maka berhati-hati, jangan sampai keluar bahasa dalam bentuk. Biasa kalau kita sebut kepada orang benda tidak sepatutnya, perkataan itu termasuk laknat. Apabila seorang wanita yang nyupoh, nak marah kepada unta dia, dan didengar oleh Nabi SAW, lalu Nabi kata, lepaskan unta itu, sebab fa innaha mal'unah, dia sudah dilaknat. Dunia ini kata Nabi, ala innad dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha, ketahuilah sesungguhnya dunia ni sifatnya dilaknat. Maksudnya dunia yang tidak ada apa-apa kaitan dengan urusan agama, urusan akhirat, dan urusan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah. Apa sahaja urusan dunia yang bersifat lara, sesuatu yang jauh daripada rahmat dan tidak ada manfaat, kalau kita terlibat, bermakna ada nilai kerugian di situ. Kecuali apa sahaja urusan yang illa zikrullah, membawa kepada ingat kepada Allah, ataupun urusan menuntut ilmu, aliman, orang yang berilmu, muta'alliman, orang yang belajar. Selain daripada itu, semua urusan dunia dianggap mal'unah ataupun mal'un. Perkataan mal'un digunakan dalam Quran untuk pokok zakum. Pokok zakum dalam neraka. Wasyajaratal mal'unata fil Quran, pokok yang dilaknat dalam Quran. Pokok itu dimaksud adalah syajaratuz zakum. Inna syajarataz zakum ta'amul athim. Pokok zakum ni sejenis pokok yang menghasilkan buah untuk diberi makan untuk diberi makan kepada ahli neraka, yang disebut sebagai asy-syajarah al-mal'unah, pokok yang dilaknat.
Lawan kepada laknat adalah rahmat. Lawan kepada laknat adalah rahmat. Kita akan jumpa dalam beberapa riwayat hadis yang melarang seseorang laknat makhluk yang lain, kecuali kalau ditujukan kepada makhluk secara umum, tidak secara khusus, secara umum. Umum tu untuk orang yang berhak untuk berbuat begitu, ya. Contohnya Nabi menyebut la'anallah man la'ana walidahi. Allah Ta'ala melaknat sesiapa yang melaknat ibu bapanya. Ataupun Allah Ta'ala melaknat sesiapa yang mencuri, mengambil tanah orang lain, ataupun mencuri sebiji telur, walaupun telur air ke telur itik, hak orang lain, maka dia juga dilaknat. Laknat itu menunjukkan dalam perbahasan ulama berhubung dengan masalah dosa al-kabair dengan as-saghair, dosa-dosa besar, dosa kecil. Salah satu definisi ta'rif yang diberikan oleh ulama berhubung dengan al-kabair adalah suatu dosa, orang yang melakukan kabiratun minal kabair, salah satu dosa besar yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan wa'id, dengan ancaman yang buruk, dan juga dengan laknat, dengan adanya laknat. Jadi kalau kita nak dakwa sesuatu kesalahan itu membawa kepada laknat, mesti ada nas, ada dalil. Jangan kita segera menghukum, kena ada dalil. Dan dia boleh berubah. Kalau seseorang itu bertaubat, maka dicabut laknat tu daripadanya. Adapun iblis ini, Allah Ta'ala telah mengisytiharkan wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin. Laknat tu siapa? Hari kiamat, berterusan. Mana tidak ada apa, tak ada tempat untuk dihentikan, tak boleh nak berhenti, dia terus. Adapun manusia walaupun buat salah, okey, masa dia buat salah, dia dilaknat atas kesalahan, tetapi bila dia bertaubat, maka hilanglah sifat laknat itu. Adapun seseorang yang mati dalam keadaan dia tidak beriman, seseorang yang mati dalam keadaan dia kafir, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, lalu mereka mati dalam keadaan mereka kafir, itulah orang yang mendapat laknat. Allah Ta'ala laknat mereka, para malaikat pun laknat, manusia semua laknat mereka, dan mereka itu kekal dengan sifat yang demikian. Lalu iblis berkata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, maka berilah kepada aku tangguh tempoh sehingga hari manusia dibangkitkan. Amhilni, memberikan sifat apa dia, tangguh, maknanya ada tempoh. Janganlah aku dimatikan sehinggalah berlakunya kiamat. Ini permintaan dia. Walaupun dia tahu dia telah dihukum dengan hukuman yang begitu, tetapi dia meminta kepada Allah, fa'anzirni, berilah tangguh kepada aku sehinggalah hari manusia dibangkitkan, hari kiamat. Oleh kerana itu permintaannya, maka Allah Ta'ala penuhinya. Qala fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Lalu Allah Ta'ala menjawab bahawasanya engkau di kalangan yang diberi tangguh sehingga hari pada waktu yang sudah diketahui berlakunya kiamat. Kenapa Allah Ta'ala memenuhi permintaan iblis? Mungkin ada hikmah sebagai suatu ibtila. Kita kata dah iblis ni dihukum dilaknat dan menjadi makhluk yang sudah jelas kufur kepada Allah, dah menjadi kafir. Kenapa yang kafir masih dipenuhi permintaannya? Ini berlaku atas iradat Allah, kehendaknya. Allah Ta'ala berhak untuk memenuhi permintaan makhluknya, tak kira walaupun orang kafir, walaupun makhluk itu kafir, seperti iblis. Dalam hadis Nabi sebut ketika diutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hendaklah kamu takut kepada doa orang yang dizalimi, kerana tidak ada
dinding yang menyekat antara doa itu dengan Allah. Para ulama menyebut sekalipun yang dizalimi itu orang kafir, kalau si kafir itu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah dizalimi, berilah balasan kepada yang zalim. Sekalipun yang buat zalim itu orang Islam, yang dizalimi orang kafir, doa si kafir itu dimakbulkan. Atas umum hadis ni. Bahaya berbuat zalim sekalipun daripada orang kafir. Kalau dia berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Allah bahawa dia dizalimi, doa dia dimakbulkan. Sebab ketika diutuskan Muaz bin Jabal untuk ke Yaman mengambil harta zakat di Yaman, kebanyakan penduduk di Yaman ada sebab yang dah masuk Islam pun ada, dan setengahnya belum Islam dikenakan jizyah. Dikenakan jizyah. Tetapi fa iyyaka wa karaima amwalihim, berhati-hatilah kamu, jangan kamu mengambil harta-harta mereka yang terpilih. Kalau tak boleh ambil juga, maka itu zalim. Doa orang yang zalim sekalipun dia tidak Islam, doa dia dimakbulkan. Baik. Di sini Allah Ta'ala memenuhi permintaan iblis dengan mengatakan, maka sesungguhnya engkau termasuk dari kalangan yang diberi tangguh sehinggalah hari yang sudah diketahui waktunya berlaku kiamat. Lalu dia berkata lagi, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, dengan sebab engkau telah menentukan aku menjadi sesat, aku akan hiaskan bagi mereka semua amalan buruk di atas muka bumi, dan aku akan sesatkan mereka semua sekali, illa ibadaka minhumul mukhlasi, melainkan hamba-hambamu yang dijaga, yang terpilih. Ada taukid di situ. La uzayyinanna, la mutaukid, nun taukid. Begitu juga la uwiyannahum, lam taukid, nun taukid. Taukid maknanya suatu adah yang dimasukkan dalam fi'il untuk memperkuatkan bahasa. Aku sungguh-sungguh benar-benar akan menjadikan yang buruk tu nampak cantik, baik, ataupun yang salah tu nampak betul. Kadang-kadang kita tidak sedar benda yang salah tu salah, sebab kita nampak benda tu betul. Untuk membolehkan kita ukur perkara yang boleh jadikan ukuran untuk nilai benda tu salah atau betul adalah ilmu daripada Quran dan sunnah Nabi. Penilaian yang baik buruk tu berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kita nak nilai betul salah berdasarkan logik akal, ada benda yang kita rasa benda tu tak salah, apa salahnya, tapi sebenarnya sisi Allah tak boleh, salah. Maka dengan sebab itu ramai manusia yang tidak nampak kesalahan dari sudut perkara yang disebut bid'ah berbanding dengan maksiat. Menarik untuk kita melihat kata-kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang menyebut di sisi iblis. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Perkara bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada perkara maksiat. Sebab orang yang buat perkara bid'ah, dia tidak sedar benda itu salah dan dia tidak akan bertaubat. Tetapi orang yang buat perkara maksiat, dia tahu benda itu salah, tetapi disebabkan ikut hawa nafsu, dia buat juga. Mungkin satu ketika dia akan bertaubat sebab dia tahu benda itu salah. Tapi orang buat perkara bid'ah, dia tidak akan sedar benda itu bid'ah sebab logik akal mengatakan tidak salah, tapi di sisi Allah Ta'ala salah. Itulah rasionalnya kenapa Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu, perkara bid'ah, lebih disukai oleh iblis untuk manusia lakukan daripada perkara maksiat. Contoh yang pernah disebut berlakunya amalan menyembah berhala, mensyirikkan Allah dalam sejarah manusia di zaman Nabi Nuh AS. Berlakunya perbuatan menyembah berhala bukan kerana adanya maksiat lain yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh, tapi kerana perkara bid'ah yang ada kaitan dengan ibadat. Mereka mahu beribadat dengan sungguh-sungguh sehingga mereka terkeluar daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Adam sebelumnya. Itu dengan cara letak patung atau letak gambar orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Alasannya dia kata, kalau buat begini kita akan jadi lebih dekat dan lebih apa dia lagi, lebih bersungguh lagi. Apabila 5 orang soleh yang meninggal di zaman Nabi Nuh, sebelum tu lagi Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra.
Nama tu disebut satu-satu. Ini menunjukkan tajuk ni penting. Dalam Quran kalau benda tu tak penting, Allah Ta'ala tak sebut dengan terperinci. Kisah Ashabul Kahfi tak sebut nama dia. Nama sahabat banyak tak disebut. Disebut seorang nama, Zaid yang sebut, Zaid bin Harithah. Falamma qada minha Zaidun, disebut Zaid. Nama Abu Bakar, Umar tak ada dalam Quran. Tapi tiba-tiba nama orang soleh yang mati pada zaman Nabi Nuh, yang dijadikan objek untuk disembah, disebut dengan jelas. Wat, Suwa, Yarus, Ya'uq, Nasra. Apabila mereka menjadikan nama-nama ni sebagai objek untuk mereka taqarrub ila Allah, dia menjadi suatu wasilah kepada syirik. Asalnya mereka kata, apa salahnya kami buat benda ni bukannya untuk derhaka kepada Allah, tapi untuk lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Niat dia baik, cara dia salah. Bila cara dia salah, maka di sisi Allah tetap salah, sebab cara sebegitu ma anzalallahu biha min sultan. Allah Ta'ala tidak pernah memberikan apa-apa dalil, hujah, alasan untuk mereka berbuat begitu. Apa yang dibuat hanyalah berdasarkan logik, akal. Jadi apabila salah di sisi syariat, maka dikira salah. Kadang-kadang kita tidak sedar, kita kena minta sama dalam doa. Kita minta Allahumma hdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, petunjuk dalam perkara yang mereka berselisih dalamnya. Biasanya doa ni Nabi baca waktu malam, waktu solat tahajud. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Nabi baca ni, bukan Nabi sendiri tidak dapat petunjuk lagi, tapi untuk diajar kepada kita. Tipnya, apabila kita berdepan dengan suatu masalah yang kita hilang punca, nak ikut hak ni ke nak ikut hak tu. Hak sebut gini pun orang alim, hak sebut gini pun ustaz dia, hak mana hak betul. Mintalah petunjuk kepada Allah. Allahumma hdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Supaya Allah Ta'ala tunjuk jalan yang sebenarnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Tunjukkan kami yang benar itu sebagai perkara yang benar sesungguhnya, dan rezekikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan. Tunjukkan kami yang salah itu sebagai benda yang benar-benar salah. Lalu warzuqna ijtinabah. Rezekikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Kalau kita tanpa ilmu, kita akan mudah apa dia? Kelabu mata, kalau kata. Kelabu mata, terkesima, terpanar mata kita. Nampak hebat ni, rupanya ada benda yang banyak tak kena. Banyak perkara yang tidak betul. Baik, la uzayyinana, dihiaskan. Yang kedua, la'uyan, akan disesatkan, akan dihiaskan. Hias ni merujuk pada perkara mungkar, perkara maksiat. Kita boleh rujuk dalam surah An-Nisa, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Ini iblis punya apa dia? Dia punya janji dia. Aku pasti akan menyesatkan mereka. Wala udillannahum wala umanniyannahum, aku akan menjadikan mereka menaruh angan-angan yang kosong dalam perkara yang tidak mungkin mereka berjaya untuk mencapainya. Wala amurannahum, aku akan pastikan mereka, aku akan suruh sungguh-sungguh mereka buat perkara yang salah. Aku akan perintahkan mereka untuk mengerak telinga-telinga binatang. Zaman jahiliah ni dia kerak telinga unta, telinga kambing yang dijadikan dijadikan sembahan untuk patung-patung berhala. Boleh jadi atas tujuan bayar nazar sebagainya, yang disebut dalam surah Al-Maidah. Ham, wasilah, beberapa nama, saibah. Itu binatang-binatang yang diubah oleh masyarakat jahiliah kerana diperdaya oleh iblis. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Akhir sekali, iblis pasti akan menyuruh manusia itu mengubah ciptaan Allah. Salah satu kerja iblis adalah suruh manusia ini ubah ciptaan Allah. Kalau hadis bab laknat tu kita akan jumpa Allah Ta'ala melaknat al-washimah wal mustawshimah, al-wasilah wal mustawsilah. Al-washimah ni orang yang buat tattoo.
Zaman jahiliah biasanya orang perempuan ramai buat tatu. Buat tatu di tubuh, buat lekat warna dua ukuran dengan cat. Maknanya kalau nak buai balik tak boleh dah, dia mungkin kena kikis kulit tu, sayak kulit. Dan orang yang diminta untuk membuatnya al-wasilah, orang yang sambung rambut, orang yang diminta untuk menyambung rambutnya. Termasuklah al-mutafallijat lil husni al-mughayyirat li khalqillah, orang yang ubah kedudukan giginya dengan tujuan untuk kecantikan, orang yang mengubah ciptaan Allah. Sebab semua ni adalah kerja iblis. Ada hamba dengar setengah tu dia pisah cukur kening dia, ada setengah tu pula nak saya nampak comel dia kerak bulu mata dia. Ini apa kerja sebenarnya? Ada setengah tu dia kata anak dia ni seorang yang lebak, bulu kening dia lebak. Dia takut nikah nanti si suami dia nampak huduh, dia isu cukur sikit. Mana kita tahu boleh jadi hak kening hak lebak itulah si suami ni kena. Tidak boleh semudah itu untuk kita ubah ciptaan Allah, kecuali kalau melibatkan faktor yang ada kaitan dengan faktor kesihatan atau faktor yang boleh menimbulkan mudarat. Kalau saja-saja untuk litazyin, untuk jangan, untuk berhias lalu diubah, tidak boleh. Sebab dia termasuk taghyir khalqillah, mengubah ciptaan Allah. Dan perbuatan ubah ni adalah perbuatan iblis. Salah satu dia punya kerja iblis yang termasuk dalam bab apa tadi, la uzayyinanna lahum, la ughyan, aku akan sesatkan mereka. Iblis menyesatkan manusia. Iwa dia tu berlaku secara halus. Pintu-pintu iblis ni masuk sangat banyak. Mungkin melalui sifat ujub, mungkin melalui sifat takabur, mungkin melalui sifat riya, mungkin melalui sifat sum'ah. Apa sahaja sifat-sifat tercela yang ada pada manusia, itulah pintu-pintu di mana iblis akan masuk dengan begitu mudah. Kalau kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam khusus bab rubu' al-muhlakat, al-muhlikat, satu bahagian menyatakan bab kebinasaan bagi manusia. Iblis akan masuk melalui sifat ujub, melalui sifat riya, boleh jadi sifat takabur. Apa sahaja sifat-sifat mazmumah, sifat ghadab, marah, sifat marah yang tidak tentu pasal, sifat marah yang tidak bertempat, dia akan masuk melalui pintu itu. Kalau kita tidak berhati-hati untuk menutup pintu itu, dia akan masuk dengan mudah. Tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia dengan cara yang tidak manusia sedar. Kita pernah baca dalam surah Yasin, itu janji iblis. Apabila Allah Ta'ala memberi suatu suatu ta'ahud dengan Bani Adam, alam a'had ilaikum ya Bani Adam alla ta'budu syaitan, tidakkah kami telah mengambil suatu perjanjian dengan kamu wahai Bani Adam, jangan kamu sembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Sesungguhnya iblis, syaitan itu telah menyesatkan satu kumpulan manusia yang begitu ramai. Jibillan katsira, kumpulan kelompok yang bukan sikit ramai. Adakah kamu tidak memikirkannya? Bahkan iblis dan syaitan berusaha untuk menyesatkan para nabi dan rasul, tetapi Allah Ta'ala memelihara, menjaga. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyati. Tidaklah kami utuskan sebelum kamu sama ada rasul ataupun nabi, setiap kali rasul dan nabi ini timbul keinginan untuk berbuat baik, lalu kebaikan itu, niat nak buat baik itu diganggu oleh syaitan. Syaitan mencampakkan rasa keraguan. Tetapi Allah Ta'ala menolongnya, fayansahullahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimullahu ayatih. Lalu Allah Ta'ala padamkan, hapuskan keraguan itu. Kalau kita baca kisah macam mana Nabi Ibrahim nak lakukan sembelihan kepada anaknya Ismail, satu cabaran yang besar, diganggu oleh iblis, sehingga ialah dia punya cabaran itu sangat besar, sehingga ada pendapat menyatakan sukar untuk dilakukan, membawa kepada suatu amalan yang disebut ramyul jimar,
melontar jumrah. Kalau kita ibadat haji, melontar jumrah di 3 jamarat di Mina, Jamratul Ula, Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta, sebagai suatu gambaran terhadap lontaran Nabi Ibrahim terhadap iblis yang mahu mengganggunya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tipu daya iblis dan syaitan terlalu banyak. Gangguannya sangat hebat dan memberi kesan kepada hati. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab yang khusus menggambarkan hati manusia, jiwa manusia dan gangguan-gangguan iblis. Apa dalam kitab Ighasatul Lafan min masaid syaitan, min masaid syaitan atau makaid syaitan. Bagaimana ighasah, berhajatnya manusia, berhajatnya pertolongan oleh yang sangat lafan, sangat berhajatnya manusia kepada pertolongan Allah untuk berlindung daripada tipu daya syaitan yang berlaku dalam kehidupan kita, sebab dia pernah berjanji kepada Allah untuk menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Ayat yang sama disebut dalam surah Yusuf. Apabila Nabi Yusuf mengatakan apa dia? Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudh zalimun. Tak sebelum itu. Innahu min ibadina al-mukhlasin wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha lal bab. Allah Ta'ala menyebut bagaimana Nabi Yusuf diselamatkan daripada tipu daya Zulaikha, kerana Yusuf itu innahu min ibadina al-mukhlasin. Sama dengan ayat ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat yang sama juga terdapat dalam surah yang surah Sad. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba kami yang dipilih untuk diselamatkan ia daripada tipu daya makhluk yang lain. Lalu Allah Ta'ala menyatakan inilah dia jalanku yang sebenar, jalan yang pasti ku pelihara, jalan yang mustaqim, siratun mustaqim. Qala hadha siratun alayya mustaqim. Inilah dia yang mana mestilah alayya ni haqqun alayya, mestilah ke atasku untuk menjaga hamba-Ku, kerana inilah dia jalan yang lurus. Sesiapa yang mengikuti jalan yang lurus, dia akan selamat. Sesiapa yang tidak mengikutinya, maka dia tidak akan selamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana